Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah dapat kita meneruskan lagi pembelajaran kita insya-Allah pada sesi kali ini. Kita sambung perbahasan kita pada Ad-Darsul Hadil Ashara. Tajuk kita yang ke-11 berkenaan dengan kecintaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Ya, pada hari ini kita masuk kepada muka surat seterusnya 158. Ya, dalam buku teks muka surat 158 berkenaan dengan suatu teks petikan khutbah. Ini khutbah yang bertajuk khutbatun an mahabbatir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Khutbah. Khutbah ini maksudnya apa? Khutbah ini maksudnya ucapan. Satu ucapan khutbah an berkenaan tentang mahabbatir rasul, mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kita sebagai umatnya perlu mencintai baginda Nabi kita? Okey. Bagaimana mula dia? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi khassana bi khairi rusulihi. Dimulakan dengan bismillah, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Ngasihani. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allazi yang khassana, mengkhususkan kita. Allah menjadikan kita ini bi khairi rusulihi, dengan sebaik-baik rasulnya. Allah menjadikan kita ini, mengkhususkan kita dengan menjadi umat Nabi yang terbaik. Sebaik-baik rasul ini baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, wahdahu la syarikalah, wahdahu la syarikalah. Wahdahu, dialah yang esa, la syarikalah, tiada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulih. Wa asyhadu anna Muhammadan, dan aku bersaksi bahawa Muhammad itu Abdullah, adalah hamba Allah, wa rasulihi, dan pesuruhnya. Ayyuhal hadirun al-kiram, wahai hadirun, hadirin yang hadir, al-kiram yang dimuliakan. Aqifu amamakum al-yawma liilqa'i kalimatin tayyibatin tahta al-mawdu'i mahabbatin nabi. Aqifu, saya berdiri, amamakum, di hadapan kamu, al-yawma, pada hari ini, liilqa'i, untuk menyampaikan kalimatin tayyibatin, suatu ucapan, satu kalimah yang tayyibah, yang baik, tahtal mawdu', di bawah tajuk mahabbatin nabi, kecintaan, mencintai nabi. Okey, masuk isi dalam ni. Inna Allah ta'ala kama alimna awjaba alaina mahabbata nabiyyihil karim biqawlihi An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kama alimna, kama seperti mana, alimna yang kita tahu, aujaba mewajibkan, alaina ke atas kita, mahabbata nabiyil karim, untuk mencintai nabinya yang mulia. Allah mengajar, mewajibkan ke atas kita supaya cinta kepada Nabi kita. Biqauli, dengan firman-Nya, firman Allah Ta'ala yang menyuruhkan kita supaya mencintai Nabi. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu awla, lebih perlu didahulukan, bil mu'minina, bagi orang mukmin, bagi orang yang beriman, min anfusihim, daripada diri mereka sendiri. Menunjukkan baginda Nabi adalah martabat yang pertama, yang teratas, yang perlu kita dahulukan, yang perlu kita cintai lebih daripada diri kita sendiri. Dalam suratul Ahzab ayat 6, ayat yang ke-6. Innal imana la yatimmu hatta yakuna ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam ahabba ilaina. Innal imana, sesungguhnya iman ini, iman kita ini, la yatimu, tidak sempurna. Bukanlah kita tak ada beriman, tapi iman kita ini tak sempurna. Hatta yakuna, sehinggalah menjadikan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, jadikan Rasul kita ini ahabba ilaina, yang paling kita cintai. Itu dia.
iman kita takkan sempurna sehinggalah kita menjadikan baginda Nabi ini adalah insan yang paling kita sayang, yang paling kita cinta. Baru sempurna iman itu. Okey. Ayyuhal haflul kiram, wahai majlis yang dimuliakan ini. Wa alaina an nuti'a ma amarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa najtaniba amma nahana anhu. Okey. Wa alaina, dan ke atas kita ni umat Nabi Muhammad ini seorang muslim, an nuti'a, untuk mentaati ma amarahun nabiyyu, apa yang diperintahkan oleh baginda Nabi. Ma, apa dia? Amarahu, yang diperintahkan, yang disuruh, an nabiyyu, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang baginda Nabi suruh, maka kita taat, kita buat. Wa najtaniba amma nahana anhu. Wa najtaniba, dan kita menjauhi amma, daripada apa, nahana, yang dilarang kepada kita, anhu, daripadanya. Apa yang Nabi suruh kita buat, apa yang Nabi larang kita tinggalkan. Okey. Fa inna ta'atahu ta'atun lillah. Fa inna, maka sesungguhnya, ta'atahu, mentaatinya. Sesungguhnya jika kita mentaati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah ta'atun lillah, ketaatan kepada Allah. Siapa taat Nabi maka dia taat kepada Allah. Sebab apa? Allah suruh kita mentaati Nabi. Okey. Wal muslimu allazi yuhibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa allazi yu'azzimu sunnatahu wa ya'malu biha wa yuti'uhu. Wal muslim, dan orang muslim, allazi, yang yuhibbu Rasulullah, yang mencintai Rasulullah. Bagaimana? Huwa, dia, allazi, orang yang yu'azzim, yang mengagungkan sunnatahu, sunnahnya. Itu baru kira muslim yang mencintai Nabi, orang yang mengagungkan sunnahnya, wa ya'malu biha, dan mengamalkannya, melakukannya. Bukan setakat dia mengagungkan cerita tentang bagusnya sunnah Nabi, tapi dia beramal juga. Wa yuti'uhu, dan mentaatinya. Itulah baru dikira sebagai muslim yang yuhibbu Rasulullah, yang mencintai Rasulullah. Wa akhiran, dan akhirnya, akhir sekali, nas'alullaha, kita memohon kepada Allah, an yaj'alana, supaya menjadikan kita, minal amilina bi syariatihi. Kita doa pada Allah supaya menjadikan kita minal amilin, daripada orang-orang yang melakukan bi syariatihi, melakukan syariatnya. Apa yang syariat baginda Nabi bawa, kita lakukan, kita amalkan. Wa yaksibuna syafa'atahu, dan mendapatkan syafaatnya yaumal qiyamah, di hari kiamat. InsyaAllah, jika diizinkan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Suatu ucapan, suatu khutbah yang sangat baik, sangat bagus, menceritakan tentang kewajipan ke atas kita mencintai Nabi lebih daripada diri kita sendiri. Ya. Okey. Muradifat, tepi ini, perkataan seerti, aqifu, saya berdiri, seerti dengan aqumu. Nuti'u, kita mentaati, sama juga dengan maksud nattabi'u, kita mengikuti. Aujaba, mewajibkan. Farada, seerti dengan dia. Tayyibatun, yang baik, sama juga dengan jayyidatun, yang baik. Okey. Itu dia 158. 159 adalah satu soalan berdasarkan teks yang kita baca tadi. Boleh kalau siapa nak cuba jawab. Okey, kita pindah kepada 160. 160, iqra' wa karrir. Baca dan ulang. Ya, ada soal dan jawab sini. Okey. Yang pertama, ma haza, apakah ini? Dia apa ni gambar tu? Gambar kayu segi kan? Apa dia ni? Haza arakun. Haza arakun. Ini kayu arak, kayu sugi. Siapa pernah bersugi dia tahu lah ada kayu tu kan. Yang ujung dia tu kita boleh apa nama, koyak-koyakkan dia boleh jadi seperti berus kan. Itu kayu arak kita panggil. Bukan semua kayu boleh jadi kayu, boleh jadi kayu sugi kan. Ambil kayu pokok durian tak boleh kita pun nak lerai-lerai kan boleh jadi bulu-bulu halus macam berus kan, tak boleh. Kayu yang boleh jadi um, kayu sugi ni adalah arak, nama dia kayu arak, kayu pokok arak. Itulah rupa dia. Haza arakun, ini kayu arak.
nastakhdimuhu lissiwaki. Nastakhdimuhu, kita menggunakannya lissiwaki, untuk bersiwak, untuk bersugi. Ini sunnah Nabi adalah bersiwak. Setiap kali nak solat bersiwak dahulu. Okey, yang kedua, ma hadza, apakah ini? Gambar tu gambar Quran kan. Hadza Quran, ini adalah Quran. Natluhu kulla yaumin. Natluhu, kami membacanya kulla yaumin, setiap hari. Al-Quran perlu baca setiap hari. Paling kurang satu muka sehari pun dah boleh lah. Okay, yang ketiga, maza taf'alu. Maza taf'alu, apakah yang kamu lakukan? Tengok gambar tu, orang tengah ambil wuduk kan. So, atawadda'u li'adai as-salati. Atawadda'u, saya berwuduk, li'adai, untuk menunaikan as-salah, menunaikan solat. Sebelum nak solat perlu bersuci dahulu dengan ambil wuduk, mengangkat hadas kecil. Besar perlulah mandi sebagainya. Atawadda'u, saya berwuduk. Yang keempat, madza taf'alu, apakah yang kamu lakukan? Tengok gambar orang berdua bersalaman tu kan. Atasafahu, saya bersalaman, ma'a aqaribi fil 'idi. Saya atasafah, saya bersalaman ma'a aqaribi, bersama keluarga kaum kerabat saya, ahli keluarga saya, fil 'idi, pada hari raya. Hari raya kan selalu kita bersalam-salaman, bermaaf-maafan, mohon maaf, mengeratkan silaturahim. Itu pada Eid, pada hari raya. Yang kelima, ala man tusalli. Ala, ke atas. Man, siapa. Tusalli, kamu berselawat. Ke atas siapa kamu selawat? Gambar tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wasallam. Salah ni syaratnya wasallim ni kan. Kita sebut kat sini Allahumma salli. Maka hujung pun perlu baris bawah wasallim. Kalau kita tu sallallah, baru kita wasallam. Ini sepatutnya wasallim. Okay. Alaman tusalli, ke atas siapa kamu bersalawat? Jawapannya usalli ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Usalli, saya bersalawat ala nabi, ke atas nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay, banyakkan salawat untuk kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Okey, yang seterusnya 161. 161, satu perbualan juga berkenaan dengan fi yaumil jumu'ah, pada hari Jumaat. Tajuk tentang pada hari Jumaat. Apa yang kita buat, apa dia ibadah, apa perkara-perkara yang boleh kita lakukan pada hari Jumaat. Perbualan di antara Irsyad dengan Yusuf. Irsyad dengan Yusuf. Okey. Irsyad bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Maka Yusuf jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi. Dia doa, dia satu ucapan doa juga ni. Jumu'ah mubarakah ya akhi. Jumu'ah mubarakah, Jumaat yang diberkati. Maksudnya kita doakan orang tu supaya berada dalam keberkatan lah di hari Jumaat yang mulia ini kan. Ya akhi, wahai saudaraku, kata Yusuf. Irsyad jawab, wa anta kadzalika, dan kamu juga kadzalika, seperti itu. Maksudnya sama-samalah doa, mendoakan keberkatan satu sama lain. Yusuf doa Irsyad, Irsyad doa pada Yusuf keberkatan di hari Jumaat. Kemudian Irsyad tanya, hal qara'ta surat al-kahfi? Hal, adakah qara'ta, kamu dah baca surat al-kahfi, surah kahfi ke hari Jumaat? Antara yang disunatkan adalah baca surah kahfi. Yusuf jawab, ma qara'tu ba'du. Ma qara'tu, saya belum baca, ba'du, lagi, saya belum baca lagi ya. Wa anta, dan kamu, Irsyad, kamu dah baca ke? Tanya orang ke? Kamu dah baca ke? Irsyad jawab, alhamdulillah, qara'tuha ba'da subhi. Irsyad jawab, alhamdulillah, qara'tuha, saya dah bacanya surah kahfi tu ba'da subhi, selepas subuh tadi dah baca. Alhamdulillah, Irsyad dah baca. Yusuf belum baca lagi. Yusuf pun katalah, Masya Allah, Barakallahu fika. Ya, Masya Allah. Masya Allah ni maksudnya apa? Itu adalah kehendak Allah. Itu maksud Masya Allah kan. Bila kita takjub dengan sesuatu pun kita sebut Masya Allah. Lagi kita doa, Yusuf doa sebut apa? Barakallahu fik. Moga Allah memberkati kamu. Dah habis baca surah kahfi. Moga Allah berkati kamu lah. Irsyad pula, dia kata, Ma hiya as-sunanu al-mustahabbatu adatan fi yaumil fi hadzal yaum. Ma hiya
as-sunanu al-mustahabbatu adatan fi hadzal yaum. Irsyad tanya, ma hiya, apakah dia sunan al-mustahabbah, perkara-perkara sunat al-mustahabbah yang disukai, yang digalakkan, adatan kebiasaannya fi hadzal yaum, pada hari ini, hari Jumaat ni. Dia ada sunnah-sunnah yang tertentu yang kebiasaan dilakukan pada hari Jumaat. Yusuf pun jawablah apa dia antara sunnah-sunnah yang boleh lakukan di hari Jumaat. Minha, di antaranya al-ightisalu, mandi. Ada mandi sunat Jumaat, sunat mandi. Belum pergi solat Jumaat itu. Wal iksaru minas solati ala nabi. Wal iksar, dan membanyakkan minas solati, daripada berselawat ala nabi, ke atas baginda nabi kita. Banyak selawat, mandi lagi. Wat tasawwufu, dan juga bersiwak, bersugi. Banyak bersugi juga hari Jumaat. Walubsu ahsanis siyabi, dan memakai ahsanis siyabi, sebaik-baik pakaian. Baju-baju yang cantik juga digalakkan untuk pakai di hari Jumaat. Lebih-lebih lagi, disunatkan untuk kita pakai baju pakaian warna putih hari Jumaat. Pergi solat tu kan, pakai pakaian putih. Lagi mengikut sunnah Nabi kita kan. Banyak salawat, bersiwak, mandi, dan juga pakai pakaian warna putih. Okey. Tu Irsyad jawab, bila dengar jawapan tu tadi, dia kata jazakallahu khairal jaza. Ini salah satu ucapan terima kasih lah. Yusuf kata wa iyyaka, dan juga kamu juga. Hayya bina, dan marilah kita, nadhhabu ilal masjidi, kita pergi masjid, nak solat Jumaat, pergi masjid. Okey. Itu dia tentang hari Jumaat yang mubarak, yang penuh keberkatan. Okey, seterusnya kita lihat kepada ini qawalib, cara pembentukan ayat. Sesi-sesi yang lalu kita dah sebut isim tambah isim, fa'il tambah isim tambah fa'il. InsyaAllah hari ini kita dah masuk kepada 3 perkataan kan. Al-fi'lu plus al-ismu plus al-ismu kan. Fa'il tambah isim tambah isim. 3 kalimah, 3 perkataan. Mula dengan fa'il, kata kerja, kemudian isim, kata nama, kemudian isim lagi, kata nama. Isim yang pertama itu adalah pelaku, orang yang melakukan. Isim yang kedua adalah apa yang dilakukan, objek. Kan selalu kalau kita ada dalam bahasa Melayu kan, objek yang dilakukan. Kalau tak ada objek ni, kata kerja tu dia jadi tak sempurna, dia tak lengkap. Ayatnya seperti tergantung. Okey, kita lihat contoh untuk lebih faham. Okey, yang pertama, ba'asallahu ar-rasula. Ba'asa fa'il, Allahu isim dia, ar-rasula isim yang kedua. Kalau dalam nahwu ni kita belajar ada fa'il, ada fa'il. Fa'il pelakunya, ar-rasul ni maf'ulun bih, apa yang dilakukan, objek dia. Ba'asa, telah mengutuskan Allah. Allah mengutuskan. Allah yang melakukan fa'il itu. Allah telah mengutuskan. Kalau tak letak isim yang kedua, dia tak sempurnakan. Allah telah mengutuskan. Jadi tanda tanya. Allah mengutuskan apa? Kita letak isim yang kedua tu. Allah telah mengutuskan Rasul. Baru kita ayat tu menjadi sempurna. Kan? Ba'asallahu ar-rasula. Allah telah mengutuskan Rasul. Okey. Yang contoh yang kedua. Ballagha ar-rasulu ar-risalata. Yang tengah isim. 3 isim. Ballagha, telah menyampaikan. Ar-rasulu, oleh Rasul. Telah menyampaikan oleh Rasul apa yang disampaikan. Isim yang kedua tu. Ar-risalah. Risalah dakwah. Baru sempurna ayat dia. Yang ketiga, anzalallahu al-Qur'ana. Isim-isim. Anzalallah, telah menurunkan. Allahu, oleh Allah, apa yang Allah telah turunkan. Al-Quran. Baru sempurna ayat kan. Yang keempat, tabi'a al-muslimuna ad-da'wata. Tabi'a, telah mengikuti al-muslimuna, oleh orang-orang muslim, apa yang mereka ikut. Diorang ikut apa? Isim yang kedua tu, ad-da'wata, telah mengikut dakwah. Baginda Nabi telah berdakwah, maka mereka ikut orang muslim kan. Yang kelima,
ta'syiqu al-muslimatu al-jannata. Ta'syiqu telah merindukan ataupun sedang menginginkan al-muslimat, orang-orang muslim yang perempuan ni, dia orang menginginkan apa? Al-jannata, syurga. Okey, baru dia lengkap. Dia perlu ada 3 kan. Fi'il, isim. Okey, tu dia. Ni dia apa namanya? Ni kaedah dia lah. Dia tunjuk satu-satu kan. Fi'il, isim, fi'il, isim kan. Rahima al-muallimu at-tilmiza. Jadi ayat yang sempurna. Rahima telah merahmati al-muallimu, oleh guru itu, at-tilmiza akan murid-muridnya. Begitulah adanya seterusnya. Okey. Okay, sekarang kita berpindah kepada 163. InsyaAllah surah yang terakhir kita hari ini, 163, berkenaan dengan nombor bilangan. Okey. Nombor bagi sini. Soalan, jawapan dia kan. Soalan dia, kam kilometran safarta? Kam kilometran safarta? Kam berapa kilometer? Safarta, kamu telah bermusafir, kamu telah berjalan berapa kilometer? Jawapan dia ada tepi ni kan, 242 kan. 242, safartu mi'ataini wasnaini wa arba'ina kilometran. Safartu, saya telah bermusafir. Jauh mana ni? 242 kilometer. Jauh lah tu. Kalau dari Perak sampai sampai Selangor, sampai Negeri Sembilan lah kot. 242 kilometer. Okey. Soalan yang kedua. Kam gharaman minal qamhi ishtaraitahu? Kam gharaman minal qamhi ishtaraitahu? Kam gharaman, berapa gram? Gram. Minal qamhi, daripada gandum. Ishtaraitahu, yang kamu telah beli. Pada 230 kan. Ishtaraitu mi'ataini wa salasina gharaman minal qamhi. Saya telah membeli 230 gram daripada gandum. Banyak sikit-sikit. Itu kan tak sampai 1 kilo kan. 1 kilo 1000 gram kan. Ini baru 230 gram. Yang ketiga, kam tilmizan yushariku fil jawlati? Kam tilmizan yushariku fil jawlati? Berapa orang pelajar yushariku, menyertai, fil jawlah, dalam lawatan ini? Dia pergi lawatan sambil belajar mana-mana kan. Berapa orang pelajar yang ikut? Jawapannya 233 tu kan. Yushariku mi'atani wa salasatun wa salasuna tilmizan fil jawlati. Menyertai seramai 233 orang pelajar fil jawlah, dalam lawatan ini. Mai tu kalau sampai 200 lebih tu berapa biji bas kan? Satu biji bas boleh masuk 40 dalam 45 biji bas kan. Tu apa namanya, pergi lawatan sambil belajar. Okey, tu dia. Bawah ni pula kiraan lah. 230 tambah 4, 234. Bolehlah berlatih cara nak sebut secara pantas tu kan. Mi'atani wa salasuna zaidun arba'ah yusawi mi'atani wa arba'atun wa salasuna. Kena mahir kan kalau laju secara sebutan itu. Kena mahir 235 mi'atani wa khamsatun wa salasuna tambah zaidun khamsatun yusawi sama dengan wa mi'atani wa arba'una 240 kan. Mi'atani wa sab'atun wa salasuna zaidun arba'ah yusawi mi'atani wa wahidun wa arba'una. Itu boleh belajar, boleh praktis masing-masing di rumah. Okey, itulah dia. Tamat sudah. Tajuk kita yang ke 11 ini. Tajuk yang secara umumnya berkisah tentang, kita nak cerita tentang kecintaan Nabi kepada umatnya dan kecintaan kita kepada baginda Nabi SAW. Moga-moga dapatkan manfaat daripada tajuk ini. Bertambah, mempertingkatkan iman kita kepada baginda Nabi SAW. Cukup sekadar itu pertemuan kita kali ini. InsyaAllah kita sambung pada sesi yang akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.